Buletin Didik 21 April bersama saya Fazlani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan sentiasa bekerjasama dengan semua pihak dalam sektor pendidikan termasuk Pejabat Kesihatan Daerah PKD dalam pencegahan dan kawalan bagi menangani penularan jangkitan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, sebarang keperluan dan arahan penutupan sementara kelas atau premis akan dipertimbangkan selepas penilaian risiko oleh PKD. Menurut Datuk Seri Dr. Adam, langkah ini bagi memastikan langkah pencegahan dan kawalan dapat dijalankan segera bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga sektor pendidikan termasuk pelajar, guru, pekerja yang bertugas seterusnya kepada komuniti. Dalam satu kenyataan, beliau berkata 83 kluster jangkitan COVID-19 dalam sektor pendidikan telah dikesan sejak 1 Januari lalu hingga semalam. Kesemua kluster itu membabitkan 4,868 kes seperti dilaporkan kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC Kebangsaan. Daripada jumlah itu, 49 kluster masih aktif dengan 2,617 kes, manakala 34 kluster lagi dengan 2,251 kes telah diisytiharkan tamat. Jelasnya, kluster terlibat antaranya subkategori sekolah atau institusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan subkategori pendidikan tinggi. 3 lagi daerah di Kelantan akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok sehingga 29 April ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daerah terbabit ialah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang. Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan hari ini berkata, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan terdapat peningkatan kes aktif sebanyak 83.9% dalam tempoh 14 hari iaitu daripada 18 kepada 112 kes. Ketiga-tiga jajahan ini juga telah bertukar kepada zon merah. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal PKP dan atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP bermula esok. Ia bagi memastikan pergerakan penduduk di lokaliti berkenaan dapat dikawal bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 ke kawasan lain. Jumaat lepas, PKP turut dilaksanakan di 7 daerah di negeri itu selama 2 minggu iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Pacok, Macang, Tumpat dan Tanah Merah. Susulan peningkatan mendadak kes di Kelantan juga, solat Jumaat, fardu dan solat sunat tarawih hanya dibenarkan di 17 masjid bandar dan jajahan di negeri itu berkuat kuasa hari ini. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz berkata, semua masjid, mukim, surau dan musola di seluruh negeri itu juga ditutup sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Antara masjid yang dibenarkan ialah Masjid Muhammadi Kota Baru, Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Masjid Diraja Long Yunus Langgar dan Masjid Bandar As-Salam Pengkalan Cepa. Turut dibenarkan dibuka Masjid Ismaili Tumpat, Masjid Sultan Yahya Petra, Macang dan Masjid Ismail Petra, Tanah Merah. Pelaksanaan itu dibenarkan dengan 50% kehadiran jemaah daripada kapasiti masjid selepas penjarakan fizikal dalam saf dilakukan dengan jarak 2 meter. Aktiviti lain termasuk tazkirah, tadarus Al-Quran dan iktikaf juga tidak dibenarkan. Pihak pengurusan masjid, surau dan musola diingatkan agar mematuhi sepenuhnya SOP yang ditetapkan. Tindakan sewajarnya akan diambil terhadap pihak yang gagal mematuhi SOP. Polis akan melakukan rondaan dan pemeriksaan dari rumah ke rumah ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini seperti yang dilakukan pada tahun lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, langkah itu bagi mengesan pihak yang bertindak merentas negeri tanpa kebenaran. Pendekatan itu dilakukan setelah mengambil kira situasi semasa penularan COVID-19 di negara ini. Katanya, jika tiada tindakan diambil, tidak mustahil kes jangkitan boleh melonjak tinggi seperti yang berlaku sebelum ini.
Dalam sidang media yang sama, Datuk Seri Rahim turut menjelaskan mengenai isu pergerakan rentas negeri yang hanya dibenarkan dari Isnin hingga Khamis. Jangan silap faham. Apa yang dinyatakan oleh Timbalan Ketua Negara, pergerakan yang boleh dibenarkan itu hanya dia benarkan daripada Isnin sampai Khamis saja. Sebab ada penyalahgunaan. Diorang ni bergerak hujung minggu ni sebenarnya nak hadir kenduri kahwin macam-macam kan. Jadi dia gunakan alasan yang inilah kononnya bekerja dan kita tak benarkan. Tegasnya, syarat itu dikecualikan sekiranya berlaku kecemasan, kematian dan sebagainya tanpa mengira hari, namun perlu mengemukakan surat kebenaran. Beliau berkata demikian selepas melancarkan buku 69 Komando Lahad Datu Mac 2013 di Brigade Utara Ulu Kinta di Ipoh. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menzahirkan ucapan tahniah kepada Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman atas pelantikan beliau sebagai anggota Majlis Sains Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Istana Negara dalam satu hantaran menerusi Facebook rasmi berkata, Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa cukacita dan bangga di atas kejayaan beliau menjadi ahli kumpulan penasihat peringkat tertinggi yang dianggotai sarjana-sarjana terkemuka dunia sekaligus menjulang nama Malaysia di persada antarabangsa. Baginda turut menyifatkan pelantikan itu bukan sahaja satu lagi pengiktirafan kepada beliau sebagai individu yang berprestasi tinggi, malah juga kepada Malaysia. Ia sekali lagi membuktikan negara mampu melahirkan individu berkualiti, berwibawa dan bertaraf antarabangsa. Program Jom Baca Bersama 10 Minit kembali lagi tahun ini secara norma baru bersempena dengan sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia yang disambut pada 23 April setiap tahun. Program tahunan yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia PNM itu bertujuan menggalakkan pembacaan dalam kalangan masyarakat. Konsep program ini ialah membaca secara serentak selama 10 minit yang mana ia merupakan simbolik kepada kepentingan pembacaan dan betapa bermanfaatnya masa yang kita gunakan selama 10 minit tersebut untuk membaca. Amalan membaca yang dimulai selama 10 minit juga boleh dijadikan tabiat sekaligus dapat membentuk seseorang menjadi seorang pembaca yang konsisten. Pelbagai perisian aktiviti akan dijalankan dalam program tersebut, antaranya bacaan kegemaran saya, sesi sembang karya dan ucapan Jom Baca Bersama dari rakyat Malaysia. Program Jom Baca Bersama 10 minit akan dijalankan secara hybrid iaitu menerusi fizikal dan secara dalam talian yang bakal bersiaran secara langsung di YouTube PNM esok. Ramadan adalah bulan bagi seluruh umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagai rukun Islam ketiga. Bagi warga Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris di Batu Pahat Johor, kehadiran Ramadan adalah peluang merebut pahala melalui aktiviti ibadah seperti bertadarus, bertahlil dan menghafaz Al-Quran dengan lebih fokus. Menurut Guru Besar sekolah itu, Rosita Uthman, aktiviti itu dijalankan berbeza pada Ramadan kali ini ketika negara dalam suasana berwaspada kerana pandemik. Bagaimanapun, dengan mengikuti SOP, acara tahunan itu tetap dijalankan dalam kalangan 180 pelajarnya. Antaranya dengan menyantuni petugas barisan hadapan dan masyarakat setempat dengan menghulur sumbangan berbuka puasa serta pengagihan buku satu hari satu hadis. Objektif Malam Badar yang pertama adalah untuk kita menghayati perjuangan junjungan besar kita di mana Perang Badar itu sendiri berlaku dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah untuk kita mengeratkan hubungan di antara warga sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah untuk kita mendapatkan sumbangan yang mana sumbangan tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan juga pengoperasian sekolah. Mereka turut berkongsi aktiviti tadabbur Quran yang dibaca pelajar setiap hari di laman Facebook sekolah ini. Malah ia akan terus berlangsung sehingga malam-malam terakhir bulan Ramadan.
Aktiviti memasak dan mengedar bubur lambuk yang menjadi tradisi pada bulan Ramadan tetap diteruskan dalam norma baharu. Kira-kira 200 bungkusan bubur lambuk diagih kepada penduduk di sekitar kawasan perumahan dan flat di Taman Suria Pendamar, Pelabuhan Kelang, Selangor semalam. Tradisi itu tetap diteruskan di Surau Al-Syuhada, Taman Suria dengan sokongan pelbagai pihak. Namun berbeza pada tahun ini apabila pihak surau tidak membenarkan pengagihan bubur lambuk di surau untuk mengelak orang ramai berkumpul. Agihan sebaliknya dilakukan secara terus dari rumah ke rumah. Kita pun buat program ni, kita tak bagi orang datang ambil. Kita hantar ke rumah untuk menjaga SOP kan. Jadi Alhamdulillah semua bekerjasama nampaknya. Dan cuma kita ada kaki tangan kita je lah yang ejeka surau yang menjaga SOP dengan ketat. Bubur lambuk turut dihantar ke Balai Polis Pandamaran dan Balai Polis Trafik Klang Selatan. Ia sebagai tanda penghargaan kepada petugas di barisan hadapan di daerah Klang. Finas merangka kaedah memantapkan pasaran tenaga kerja melalui kerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT. Ia bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam industri perfilman dan isu graduan seni kreatif menganggur. Pengerusinya Zakaria Abdul Hamid berkata sejak Jun tahun lalu, Finas memberi 215 tawaran kerja dalam bidang pembikinan telefilm, drama bersiri dan dokumentari. Jelasnya, kerancakan tawaran kerja pembikinan filem dan drama termasuk dari stesen televisyen kerajaan, swasta serta pembikin filem persendirian menyebabkan permintaan tenaga kerja melebihi bekalan sedia ada. Ini dilihat sama ada dalam kalangan pelakon atau petugas belakang kamera. Sebagai langkah penyelesaian, Finas akan mengatur pertemuan dengan IPT kerajaan dan swasta dalam sesi libat urus tidak lama lagi. Ia bagi mencari formula dan merangka strategi memudahkan pembabitan graduan seni kreatif tempatan menganggur menyertai pasaran tenaga kerja. Sesi libat urus itu juga membabitkan Persatuan Perfilman antaranya Persatuan Karyawan Malaysia Karyawan dan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia Profima. Okey, pelajar, bila berada dalam kelas, apabila berasa lesu, mengantuk, jadi pelajar kena meningkatkan kadar nadi pelajar. Apabila kadar nadi ditingkatkan, jadi kita akan hilanglah rasa mengantuk tu. Jadi apa yang boleh pelajar lakukan? Pelajar berdiri, berada di sebelah meja. Okey, berada di sebelah meja pelajar, buat aktiviti yang cikgu cadangkan, boleh buat jumping jack. Sebab apa? Jumping jack ni dia tidak bergerak, dia hanya bergerak setempat. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 kali tak cukup lagi. Okey, pelajar silang selikan dengan squat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Seorang kanak-kanak 6 tahun nyaris maut selepas terjatuh di atas laluan kereta api di Mumbai, India. Mujur dia diselamatkan seorang lelaki yang juga pengurus stesen kereta api berkenaan. Kejadian berlaku di platform 2 stesen Vanggani dan sempat dirakam kamera litar tertutup CCTV. Pada awalnya, mangsa sedang berjalan bersama seorang wanita buta berhampiran laluan itu sebelum terjatuh. Pada waktu yang sama, terdapat sebuah kereta api sedang menghampiri pada kelajuan tinggi. Mangsa cuba menyelamatkan diri namun gagal sebelum seorang lelaki yang dikenali sebagai Mayu Shalker meluru lalu mengangkat mangsa ke bahagian atas. Video ini tular di media sosial dan mendapat pujian netizen. Tahukah anda pada 2007 seorang rakyat Slovenia, Marin Strel, pernah berenang di sepanjang sungai hutan Amazon dan mengambil masa 66 hari untuk menghabiskan renangan. Strel juga perlu berdepan pelbagai haiwan berbahaya termasuk belut elektrik, ikan pirana,
katak beracun dan ular yang sangat berbisa. Itu hanya beberapa fakta menarik mengenai hutan Amazon. Kalau nak tahu lebih lanjut, apa kata ikuti paparan infografik yang kami sediakan. Secara asasnya, hutan Amazon mempunyai keluasan 5.5 juta kilometer persegi dan menjangkau sehingga ke 9 negara di Amerika Latin. Ia merupakan hutan tropika terbesar di dunia. Melalui Amazon dan sungainya, ia meliputi 20% air bersih di dunia. 2.1 juta kilometer persegi dikelaskan sebagai zon larangan. Amazon juga adalah rumah kepada tempat perlindungan biodiversiti unik di dunia. Ia terbukti apabila 1/4 spesies bumi ada di sini, termasuk 30,000 jenis tumbuhan, 2,500 ikan, 500 mamalia dan 550 spesies reptilia serta 2.5 juta serangga. Hutan Amazon turut berfungsi menyerap lebih banyak karbon dioksida daripada pengeluarannya. Ia menyimpan sehingga 140 bilion tan karbon dioksida sekaligus membantu membendung pemanasan global. Kawasan ini menjadi habitat sejak 11,000 tahun lalu dan hari ini ia didiami oleh 34 juta penduduk. Malangnya, hampir 20% daripada hutan ini lenyap dalam tempoh 50 tahun. Puncanya ialah aktiviti penebangan hutan untuk penternakan, kerja pembinaan untuk membuat jalan dan empangan, selain industri perlombongan dan kebakaran. Bila kita duduk dekat rumah ni, jangan kita bazirkan masa yang ada tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, kalau sekiranya setiap saat kita bazirkan, rugi kita. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, ilmu tu sangat penting. Walaupun kita rasa kat rumah ni tadi kita relax dan sebagainya, kita kena atur waktu kita dengan baik. Sebab apa? Sebab ilmu tu sangat penting. Sebab dengan ilmu lah yang kita boleh amalkan. Tanpa amalan, daripada ilmu yang kita belajar tu tadi, sia-sialah kehidupan kita. Betul tak? Jadi sebab tu adik-adik, jangan kita bazirkan waktu kita. Ilmu tu sangat penting sebab daripada ilmu kita akan mendapat segala yang kita kehendaki sama ada di dunia maupun di akhirat. Kan? Jadi jangan lupa ilmu mesti kita dapatkan dan kita belajar. Walaupun mungkin kita rasa bosan, tak apa, it's okay, belajar sikit-sikit. Kan, kalau rasa kita dah rasa penat sangat, berhenti sekejap dan kita pergi buat benda lain, kemudian kita belajar lagi. Lepas tu daripada ilmu tersebut, dapatlah kita amalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu tersebut. Tak kira apa subjeknya ataupun apa mata pelajarannya, kita amalkan yang sebaik mungkin yang kita boleh gunakan secara praktikal. Sukan aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil terus menyerlahkan kelemahan skuad hoki lelaki kebangsaan. Semalam Malaysia tewas buat kali ketiga berturut-turut selepas sekali lagi tumpas kepada Jepun. Hasrat peminat untuk menyaksikan kebangkitan skuad bimbingan Arul Selvaraj selepas tewas 3-0 pada perlawanan pertama menentang Jepun Sabtu lalu nyata tidak kesampaian. Meskipun cuba menampilkan aksi bertenaga, ketumpulan penyudah sekali lagi membelenggu skuad negara, antaranya mempersia-siakan 5 pukulan sudut penalti yang diperolehi sepanjang perlawanan. Gol kemenangan Jepun menerusi jaringan padang Kazuma Murata pada minit ke-29. Esok, Malaysia sekali lagi berdepan Great Britain yang juga peluang untuk menebus kekalahan 1-3 pada pertemuan pertama. Ini pula perkembangan 6 pemain badminton negara yang disahkan positif COVID-19 4 hari lalu. Mereka kini dilaporkan berada dalam keadaan baik di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang MIPS. Perkembangan itu dikongsikan Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han. Berdasarkan perbualannya bersama 6 pemain berkenaan, Chun Han optimis kesemua mereka berada dalam keadaan sihat dan akan kembali ke Pusat Latihan Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara dalam masa terdekat. BAM setakat ini tidak mendedahkan identiti ke-6 pemain terbabit.
Dalam perkembangan lain, pihaknya memutuskan untuk menangguhkan sesi latihan skuad senior kebangsaan sehingga Jumaat ini. Keputusan itu dibuat berdasarkan penilaian dan perbincangan terperinci yang dilakukan bersama Kementerian Kesihatan KKM, Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN. Begitupun ia tidak mengganggu perancangan dan persiapan skuad negara ke kejohanan terdekat selepas penundaan saingan terbuka India dari 11 hingga 16 Mei ini. Fokus pemain kini sudah pasti terarah kepada dua kejohanan yang menawarkan mata bagi kelayakan kesukan Olimpik Tokyo, iaitu terbuka Malaysia dari 25 hingga 30 Mei dan terbuka Singapura 1 hingga 6 Jun depan. Ketika isu Liga Super Eropah yang mencetus ketegangan, perjalanan Liga Perdana Inggeris dilihat kembali reda dengan keputusan drastik 6 kelab elit Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal dan Tottenham Hotspur untuk menarik diri. Saingan Bundesliga pula tetap rancak susulan ketegasan kelab-kelab elit Jerman awal-awal menolak penganjurannya. Bayern Munich yang turut dikaitkan dengan penganjuran Liga Mewah itu mengukuhkan kedudukan di tangga teratas, menewaskan Bayer Leverkusen pada aksi ke-30 Liga. Beraksi di gelanggang sendiri, Bayern tidak perlu menunggu lama untuk mencipta jaringan menerusi Maxim Choupo-Moting pada minit ke-7. Susulan keadaan kelam kabut di depan pintu gol lawan. 6 minit kemudian, gawang Leverkusen bolos lagi juga menerusi gerakan hampir sama. Kali ini disudahkan Joshua Kimmich. Masuk babak kedua, aksi tambah rancak dengan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun tiada gol lagi terhasil untuk kemenangan ke-22 Bayern. Dibimbing Hans-Dieter Flick, Bayern kini mengumpul 71 mata selepas 30 perlawanan. Berkelebihan 10 mata mengatasi pencabar terdekat di tangga kedua RB Leipzig. Leverkusen di tangga ke-6 dengan 47 mata. Marvel Studios memperkenalkan Adiwira Asia sulungnya menerusi pelancaran sedutan filem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Watak Adiwira diberi nama Shang-Chi itu dibawa oleh pelakon berdarah Cina-Kanada Simu Liu. Liu menerusi Instagramnya berkata, penerbitan filem terbabit membawa makna cukup besar buat komuniti Asia dalam sejarah perfilman Hollywood. Shang-Chi yang menampilkan rata-rata pelakon Asia adalah sebahagian daripada projek fasa keempat Marvel dan diarahkan Destin Cretton. Selain Liu, filem ini turut dibintangi nama-nama hebat termasuk Fala Chen, Tan Sri Michelle Yeoh dan Ronnie Chieng. Ia dijadual ditayangkan di Pawagam pada 3 September ini. Ketika segatan pergerakan separa dilaksanakan, penduduk di utara Itali teruja dapat memetik bunga tulip di ladang pada musim bunga. Paparannya mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazliana Harun. Salam hormat dan Assalamualaikum.